Baik, kita teruskan Suratul An'am ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah oleh engkau. Ya. Habis itu? Empat belas. Bukan 12. Okey. Surat pembetulannya Suratul An'am mulai daripada ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah oleh engkau. Ghairah, adakah selain Allah? Adakah selain Allah? Attahizu, aku ambil. Walian, sebagai pelindung. Fatiri, yang menciptakan. As-samawati, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Wahwa, walhal ia yud'imu, ia memberi makan. Wala, dan tidak, yud'amu, ia diberi makan. Kul, katakanlah oleh engkau. Ini, sesungguhnya aku, umirtu, telah diperintahkan aku, supaya, aku jadi, awwala, yang pertama, aslama, telah menyerah diri ia, wala takunanna, dan jangan sekali-kali engkau jadi minal musyrikin, daripada orang-orang yang mempersekutukan. Simak semula, saya ulangkan ya. Katakanlah oleh engkau, adakah selain Allah aku ambil sebagai pelindung, yang menciptakan langit-langit dan bumi, walhal ia memberi makan, wala yud'am, dan tidak ia diberi makan. Katakanlah oleh engkau, sesungguhnya aku telah diperintahkan aku, supaya aku jadi yang pertama, orang yang orang yang aslamatu, telah menyerah diri ia. Dan jangan sekali-kali engkau jadi minal musyrikin, daripada orang-orang yang mempersekutukan. Baik, kita teruskan ayat 15 dulu. Kul, katakanlah oleh engkau.
Ini sesungguhnya aku. Akhafu, aku takut. In, jika. Asaitu, telah durhaka aku. Rabbi, kepada Tuhanku. Azaba, akan azab. Yaumin, hari. Azim, yang amat besar. Saya ulang. Katakanlah oleh engkau, sesungguhnya aku takut. Jika telah durhaka aku kepada Tuhanku, akan azab hari yang amat besar. Ayat 16. Man, barang siapa. Yusraf, ia dipalingkan. Anhu, darinya. Yaumaizin, pada hari itu. Fakot, maka sesungguhnya. Rahimahu, telah merahmati ia akannya. Telah merahmati ia akannya. Wazalika, dan itu. Al-fawzu, kejayaan. Al-mubin, yang terang. Semak. Barang siapa ia dipalingkan darinya pada hari itu, maka sesungguhnya telah ia rahmati akannya. Dan itu kejayaan yang terang. Ayat 17. Wa'in, dan jika. Yam saska, ia menyentuh akan engkau. Ia menyentuh akan engkau. Allahu, oleh Allah. Bidurin, dengan bahaya. Fala, maka tidak ada. Kashifa, yang dapat melepaskan. Lahu, baginya. Illa huwa, melainkan dia. Wa'in, dan jika. Yamsaska, ia menyentuh akan engkau. Dalam braket, mendatangkan. Bi khairin, dengan kebaikan. Bahwa, maka dia. Ala, atas. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Qadir, amat berkuasa. Ulang balik ya. Dan jika ia menyentuh akan engkau oleh Allah dengan bahaya, maka tidak ada yang dapat melepaskan baginya, kecuali
dia atau melainkan dia. Dan jika ia menyentuh akan engkau, yakni mendatangkan kepada engkau bi khairin, dengan kebaikan, maka dia atas tidak suatu amat berkuasa. Satu lagi, ayat 18. Wahwa, dan dia, Al-Qahiru, yang maha perkasa. Yang maha perkasa, ya. Fauqa, atas, ibadihi, hamba-hambanya. Wahwa, dan dia, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Al-Khabir, lagi amat mengetahui, lagi maha mengetahui perkabaran. Lagi maha mengetahui perkabaran. Saya ulang. Dan dia yang maha perkasa atas hamba-hambanya. Dan dia maha bijaksana, lagi maha mengetahui perkabaran. Baik, kita semak semula daripada ayat 14 tadi. Qul aghairallahi attahizu waliya. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, adakah selain Allah aku ambil sebagai pelindung? Aku ambil atau aku jadikan sebagai pelindung selain daripada Allah. Sedangkan Allah itu fatiris samawati wal ard. Allah itu yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa huwa yut'imu, walhal ia memberi makan, wala yut'am, dan tidak ia diberi makan. Allah memberi makan makhluknya, tapi dia tidak perlu diberi makan. Atau Allah memberikan rezeki, dia tidak perlu diberi rezeki. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, inni umirtu an akuna. Sesungguhnya aku telah diperintahkan aku supaya aku jadi awwalaman aslama, yang pertama orang yang telah menyerah diri ia. Maksudnya pada zaman Nabi adalah yang pertama orang yang menyerah diri, atau ia telah jadi Islam. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali engkau jadi ya Muhammad minal musyrikin, daripada orang-orang yang mempersekutukan. Ayat 15. Qul, katakan oleh engkau ya Muhammad, inni akhafu, sesungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, jika telah derhaka aku kepada Tuhanku. Maknanya aku takut aku menderhakai Tuhanku. Azabah, tengok azabah tu balik atas, ya. Aku takut apa? Azab, akan azab yaumin azim, hari yang amat besar. Ya, jika aku menderhakai Tuhanku dengan mengibadati selain daripada Allah, aku takut sekali akan azab hari yang amat besar, iaitu pada hari kiamat. Yang mana ya, dosa-dosa syirik ini tidak akan terampun dan boleh mengekalkan dalam neraka. Ya, itulah yang aku takutkan. Man yusraf, ayat yang ke-16, man yusraf anhu, barang siapa ia dipalingkan darinya, dipalingkan daripada azab Allah, dipalingkan daripada neraka. Yauma izin, pada hari itu, faqad rahimahu, maka sesungguhnya telah ia rahmati akannya. Maknanya, ya, mereka adalah orang yang mendapat rahmat Allah, yang dihindarkan daripada
api neraka, itu adalah orang yang mendapat rahmat Allah. Wazalikal fawzul mubin, dan itulah kejayaan yang amat yang terang atau yang nyata. Maknanya yang terlepas daripada api neraka, itulah kejayaan yang terang. Wa in yamsaskallahu bidurin, dan jika, ini ayat 17 ya, dan jika ia menyentuh akan kau oleh Allah dengan bahaya. Maksudnya apa? Jika Allah nak menimpakan kamu dengan memberi bahaya, iaitu balak. Balak tu maknanya berupa dur, iaitu bahaya. Seperti apa? Marad contohnya, sakit, atau fakir, kemiskinan, fakir. Jika Allah nak mengenai kamu dengan memberi bahaya seperti sakit ataupun fakir, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang dapat melepaskan baginya. Tak dapat melepaskan baginya daripada kesakitan itu, dan tidak dapat melepaskan dari kefakiran itu, illa huwa, melainkan dia, yakni Allah. Terkadang yang dikatakan dur ini, bahaya ini, terkadang personal, terkadang secara umum. Secara umum tu mana merata. Terkadang bahaya itu ataupun bala itu merata, semua tertimpa. Terkadang perseorangan. Merata contohnya, misal kata kemarau panjang. Kemarau panjang ni mana merata, sehingga ketiadaan air di mana-mana, dan bumi sudah merekah, pohon-pohon mengering. Pada masa itu siapa yang boleh menghilangkan? Begitu juga kalau berupa penyakit yang merata, seperti sekarang ni terkenal satu dunia sebagai corona contohnya, COVID. Jadi benda ini merata. Siapa yang boleh melepaskan atau menghilangkan kalau tidak Allah Ta'ala? Ini akidah. Jadi ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan akidah. Kita jangan takutkan, itu adalah makhluk Allah. Kesembuhan itu daripada Allah. Jadi kita mintalah kesembuhan daripada Allah. Ikhtiar itu hanya berupa ikhtiar manusia untuk berubat. Yang halal maka diredai Allah. Yang haram itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Jadi pada masa itu siapa yang dapat menghilangkan atau melepaskan kalau tidak dia, kalau tidak Allah Ta'ala? Itu makna kalau yang merata. Yang perseorangan, itu maknanya juga dikatakan dur dalam ayat ini, iaitu bahaya. Durun ni daripada perkataan mudarat, kita sebut mudarat. Kalau Allah nak memberikan kemudaratan, macam tu. Kemudaratan itu seperti tadi apa? Iaitu sakit ataupun kefakiran. Personal ataupun secara umumnya. Siapa yang boleh melepaskan kalau tidak Allah? Itu soalan. Wa in yamsaska bidur bi khairin fala fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika ia menyentuh akan kau dengan kebaikan. Menyentuh ini boleh difahamkan dengan mendatangkan. Jika Allah nak mendatangkan kebaikan kepadamu, kesehatan, kecukupan dalam penghidupan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dia atas tiap suatu amat berkuasa. Ayat 18, wa huwal qahir, dan dialah yang maha perkasa fauqa ibadi, atas hamba-hambanya.
Maksudnya Allah yang maha perkasa, ya, dari hamba-hambanya. Ya. Wa huwal hakim, dan dia al-hakim, maha bijaksana. Al-khabir, lagi maha mengetahui perkhabaran. Perkhabaran yang batin ataupun yang zahir. Allah, pada ilmu Allah. Itulah sifat al-khabir. Allah yang maha mengetahui segala perkhabaran. Baik, ya, perkhabaran yang zahir ataupun yang batin. Ya. Semua pada ilmu Allah. Baik, ya, kita semak tata bahasa dia. Dan masing-masing dah ada kamus. Jadi kita belajar menggunakan kamus, ya, perlahan-lahan, ya, mudah-mudahan, ya, ia dapat kita manfaatkan, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi, ya, ilmu Quran ni, ya, bahasa Quran ini cukup indah, cukup cantik, ya, dan, ya, bahasanya juga adalah bahasa Arab, ya, Arab yang nilainya begitu tinggi, sebab Quran ini diturunkan dalam, ya, bahasa fasahah, ya, bukan bahasa, ya, pasar ajam, ya, tapi dia adalah bahasa yang benar-benar fasih, lughatul Quraisy, dia bahasa Quraisy, ya. Jadi kita perlu memahami tata-tata bahasa dia. Lagi, ia dengan kekuatan tata-tata bahasa ni lagi meyakinkan. Ya, meyakinkan apa? Ya, terhadap wahyu Allah ini. Ya. Meyakinkan kebenaran wahyu Allah ini. Baik, ya, kita sekarang ni tengok perkataan. Ada dua perkataan sini. Satu yud'imu, satu yud'amu. Ya, ayat yang ke-14. Yud'imu, ia memberi makan. Ini ma'ruf. Yud'amu, ia diberi makan. Ini majhul. Ini adalah mudhari', ya. Satu mudhari' ma'ruf, satu mudhari' majhul. Mudhari' majhul tu nak kenal tandanya dhamma dengan atas. Dia tak mudhari', kalau dimulakan dhamma dengan atas, itu maknanya majhul tu. Ya. Jadi majhul ini, ya, kita kena buat penambahan di. Penambahan di. Ia diberi makan. Berbeza dengan ma'ruf, mana ada depan atas, depan bawah. Dan perlu diingat, ya, depan dengan bawah ini, artinya fi'il ni berasal daripada 4 huruf. Ya, iaitu 4 huruf, alif, ta, ain, mim. At'ama. At'ama mudhari'nya ialah yud'imu. Ini 4 huruf. Kalau fi'il yang 3 huruf, dia tidak boleh mula dengan baris dhamma. Ya, yang 4 huruf, dia mula dengan baris dhamma. Yud'imu. Ya. Jadi madinya 4 huruf, alif, ta, ain, mim. At'ama. At'ama. Ya. Baik. Ini 4 huruf, ya. At'ama, madinya, mudhari'nya yud'imu. Amarnya at'im. At'im, ya. Sebab dia 4 huruf. At'ama, at'im. At'ama, at'im. Anzala, anzil. Adkhala, adkhil. Dia punya fi'il amarnya. Fi'il nahinya letak je lam alif dengan ta. Ya tukar jadi ta. Jadi ya, kalau ya yud, kalau ta tut. Lagi letak awalnya la, lam alif. La tut'im. La tut'im tu dah fi'il nahi lah. Ya. Kalau isim fa'ilnya, ya, letak mim. Ya tukar jadi mim. Yud'imu jadi tukar ya, tukar mim jadi mut'imu. Kemudian tanwinkan mim, sebab dia isim. Nama isim tu ada tanwin. Jadi mut'imun. Isim fa'ilnya. Isim maf'ulnya letakkan atas. Mut'i, mut'a. Macam tu je.
mut'imun, mut'amun. Mut'imun, mut'amun. Ya. Jadi ulang balik, madi at'ama mudhari'nya yut'imu, amarnya at'im. Nahi la tut'im. Isim fa'ilnya mut'imun. Isim maf'ulnya mut'amun. Baik, 4 huruf ya, kita ya tidak perlu ya kepada kamus. Tapi ya kita boleh mencari dalam kamus ya daripada mula asalnya. Iaitu mula asalnya ialah 3 huruf ta, ain, mim. Ya. Nah, cuba sekarang ni kita cari perkataan ta, ain, mim dalam kamus kita, bab ta ya. Ta ni lepas apa? Ta, za. Sod dot lagi. Dia abjad ikut abjad ya. Sod dot lagi ta, za. Jadi cari bab ta. Kemudian bila jumpa bab ta ni ya, buka bab ta, kemudian cari ain, ta, ain, mim ya. Ta, ain, mim. Siapa dah jumpa sebut dulu. Ta ya, ain, mim. Itu kita kena cari perkataan tu ya. Dah jumpa ta belum? Sod dot ta. Okey, dah jumpa ta. Buka sod dot ta. Kemudian lepas ta cari ta, ain. Yang lain boleh buka mic dia ya, boleh cakap. Mic merah tu tak boleh cakap lah. Ya. Jadi ain lepas apa? Fa, qaf, kaf, lam, mim. Ain, rin. Jadi ta, ain. Cari ta, ain. Siapa dah jumpa dulu? Tak apa, mau perlahan. Sampai jumpa dulu. Ta, ain. Ain, rin. Fa, qaf, kaf, lam. Ain, rin. Jumpa tak? Tak jumpa juga. Lepas ta, ain. Lepas ain, mim. Ta, ain, mim. Macam tu. Ya. Ta, ain, mim. Ta, tola al badrul lam. Tola. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Ain, rin, fa. Pelan-pelan cari. Nak belajar guna kamus ya. Dah jawab belum? Siapa yang dah dapat? Bagi tahu. Ta, kemudian ain ya. Lepas ain, mim. Macam mana nak cari bab ta dah jumpa. Lepas bab ta, dia ta alif, ta ba, ta sa, ta jim, macam tu. Kemudian baru sampailah ta ain ya. Lepas ta,
Ya, sin. Ya. Tak tahulah kalau sama ya. Kalau sama dia punya kamus tu, cuba tengok muka surat 206. 206. Kalau kamus tu samalah. 206. Dah. Baris yang ketiga daripada bawah. Baris ketiga daripada bawah. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan pula. Nombor 20 apa tadi? 206. Daripada bawah, sebelah kanan, nombor 3. Sama tak? Tempat basuh tangan bawah dia. Kena Arabnya. Tak, Arabnya ta, ain, mim. Ya, dia punya barisnya ta'ima. Jadi ta, ain, mim tu asal dia ya. Baris asalnya ialah ta'ima, bukan ta'ama ya. Ta'ima mudhari'nya yat'amu. Yat'amu. Ya. Jadi ya, daripada makna makan tu, ya, makan, ya, asal maknanya ialah ya merasai. Jadi ta'ima ni mana telah merasai, yat'amu ya merasai. Ya. Mana merasai itu merasai dengan lidah. Kemudian bawahnya at'ama itu baru 4 huruf dengan makna memberi makan. Baru kita jumpa 4 hurufnya. Ya. At'ama, tapi macam mana? Hu tinggal. Hu tu tinggal. Tu hanya ayat. Hu tu tinggal. Itu ayat saja. Ya. Baik. Jadi, ya, yang kita baca tadi, yang dapat dalam Quran tadi, ialah daripada perkataan 4 huruf, at'ama. Jadi, at'ama ini daripada 3 huruf. 3 hurufnya ialah ta'ima. Ya. Kemudian cuba tengok baris atasnya, sebelah kiri pula yang atas, penyambungannya ya, ya. Ada istat'ama. Itu dah 6 huruf atas sekali tu. Istat'ama itu dah 6 huruf, ya. Itu maknanya dah minta makan. Telah minta makan ia. Itu dah 6 huruf. Ya, kemudian tengok baris ke bawah sekali, bawah sampai perkataan jumpa to'am. To'am, selalu kita sebut to'am tu. Jumpa tak ke bawah? To'amun. To'amun. Jumpa tak? Kalau tak jumpa, baris 2, 4, 6, 7. Baris ke-7 daripada atas. Kalau jumpa, cakap jumpa. Kalau jumpa, cakap jumpa. Tengok Arabnya. Ta'amun. Ta'amun ni maknanya ialah makanan. Ta'am. Ta'am tu mana makanan. Jim tu mana jamak. Ya. Jim tu mana jamak. Jadi, kalau ta'am satu makanan. Kalau jamaknya at'imatun. Itu mana banyak makanan. Ya. Bawah ta'am, mat'am. Mat'am ni adalah tempat makan. Macam kantin ke apa. Itu mat'am. Tempat makan. Ini si makan namanya. Ya.
Jamak mat'am ni mato'im. Mato'im ni jamak lah. Mana banyak lah tempat makan. Mato'im. Ya. Tempat-tempat makan macam tu. Kalau mato'im tu. Ya. Jadi yang kita jumpa tadi perkataan yut'imu, ya yut'imu itu 4 huruf. Jadi 4 huruf berasal daripada 3 huruf. Jadi 3 hurufnya ialah ta, ain, mim. Ta, ain, mim tak boleh baca ta'ama. Ta'ima. Ada baiknya gariskan ya. Yang tadi tu kita balik asal kepada yang tadi iaitu ta'ima yat'amu. Jumpa balik tak? Yang apa muka surat 26 sebelah bawah, baris nombor 3 daripada bawah. 206. Jumpa tak? Yang mula-mula kita sebut ta'ima. Yang merasai maknanya tu, yang merasai. Jumpa dah? Kalau jumpa cakap jumpa. Jumpa ta'ima. Mudhari'nya yat'amu. Itu mudhari' ya. Masdarnya tu'man. Tu'man tu masdar, mana nama terbitan dia. Ya. Maknanya kalau maknanya merasai, telah merasai ia merasai, ya, masdarnya merasai. Kalau madi kena letak telah. Ta'ima tu telah merasai ia. Yat'amu ia merasai. Tu'mani ya merasailah masdarnya. Merasakan ke boleh ke tidak? Kalau sesuai merasakan bolehlah. Ya. Dia dalam kamus ni dia tak letak telah ya. Dia letak makna asal. Makna asal iaitu merasai. Yang dimaksudkan merasai ini kita merasa dengan lidah. Ya. Itu yang datang makna makan. Ya. Jadi ta'ima ya yat'amu. Jadi kita dah belajar sorof ni. Kalau madi kena letak telah. Kalau mudhari' kena letak ia. Jadi dalam kamus dia tidak diletakkan macam tu. Maknanya makna umum saja. Sebab orang yang guna kamus ni adalah orang yang dah belajar sorof. Ya. Macam tu, ya. Masdar dia yang tu, tu'man tu. Tu dia dah ada 3. Tiap satu mesti ada 3. 1 madi, 2 mudhari', 3 masdar. Merasai sajalah. Tak payah merasai atau merasakan. Merasai dengan lidah. Dengan lidah tu maksudnya maksud kepada merasai. Sebab merasai kan banyak. Merasai sakit, merasai ya sengatan. Jadi yang dimasukkan dengan ta'ima ni merasai yang dengan lidah, yang berkaitan dengan makan. Macam tu. Ya. Itu merasai dengan lidah tu penjelasan. Dengan lidah tu penjelasan. Ya. Penjelasan dia. Okey, ini satu gariskan lah kalau jumpa, gariskan dah. Ya. Okey. Sekarang ni, ya, kita cari perkataan lagi. Ya, perkataan aslama, itu 4 huruf ya. Depan dia. Aslama dalam Quran. Dalam Quran masih ayat tu juga, aslama mudhari'nya 4 huruf mesti mula dengan ya, tak payah tengok kamus. Mulakan dengan baris dhamma kalau mudhari'nya. Aslama yuslimu. Setiap 4 huruf mudhari'nya mesti mula dhamma. Aslama yuslimu. Macam tu. Macam tadi. At'ama yut'imu. Itu tak perlu tengok kamus. Ya, yang nak tengok kamus ni 3 hurufnya.
4 hurufnya dia tak perlu tengok kamus, ya. Nah, jadi aslama yuslimu. Amar dia daripada aslama bunyikan bawah. Aslim. Aslama aslim. Itu mana amar tu. Daripada 4 huruf. Aslama aslim, at'ama at'im. Macam tu. Ya. Aslama amarnya aslim. Nahinya la tuslim. Tak boleh la taslim. Kalau la taslim jadi 3 huruf. 4 huruf kena bunyi dhammah. La tuslim. Ya. Madinya apa? Aslama. Mudhari'nya yuslimu. Amarnya aslim. Aslim. Nahi dia la tuslim. Isim fa'ilnya letak mim. Ya, letak mim baris depan. Muslimun. Muslim yang kita sebut muslim, seorang muslim. Seorang muslim, itu isim fa'il tu. Seorang yang menyerah diri. Muslim. Seorang yang berserah diri, ya. Seorang yang berserah diri. Itu muslim. Kalau isim maf'ulnya letak atas, musli muslah. Muslamun. Muslamun yang diserah diri. Cuba ulang balik. Madinya aslama. Mudhari'nya yuslimu. Amarnya aslim. Nahi la tuslim. Isim fa'il muslimun. Isim maf'ul muslamun. Muslamun. Okey. Maf'ul. Tadi isim fa'ilnya musli. Muslimun. Naikkan atas. Muslamun. 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 Nak tanya apa tu? Nak tanya apa tu tadi? Apa yang nak ditanyakan tadi? Isim maf'ul muslamun. Naikkan atas. Musli muslah. Musli isim fa'il. Muslah isim maf'ul. Muslamun. Dengar tak? Okey. Muslamun. Okey. Dengar. Baik. Sekarang ni aslama ni 4 huruf. Jadi 4 huruf berasal daripada 3 huruf. 3 huruf kita kena buang penambahannya tu, iaitu alif tu penambahan, ya. Huruf asalnya depan dia, sin, lam, mim. Sin, lam, mim. Jadi sin, lam, mim kita mesti tak tahu nak bariskan salama ke, salima ke, saluma. Kita tak tahu kan. Jadi kita main agak-agak sebab 3 huruf ni dia yang baris tengah tu yang paling penting. Kita tak tahu kalau tak biasa. Kalau nasoro dah biasalah, nasoro jamaah dah biasa. Tapi kadang ada yang tak biasa kita sebut. Macam contohnya sin lam mim ni kita nak baca salama ke, salima ke, saluma. Sebab 3 huruf dia ada baris tengahnya, ada baris depan ke, baris bawah, baris atas. Tak tentu. Jadi yang menentukan itu kamus. Okey, kita sama-sama cari sin lam mim dalam kamus. Cari huruf sin dulu. Huruf sin ni lepas apa? Sin, sod, dot. Sin, sod, dot. Ikut abjad macam tu. Ya. Kena kita pun hafal alif bata tu. Sin, sod, dot. Jadi sin tu lepas sin alif, sin ba, sin ta, sin dan sampailah sin lam. Ya. Siapa dah jumpa dulu kena maklum supaya yang lain-lain, sebab kamu sama bagus. Yang kamu lain ni leceh nanti tak apa, ya. Sama kamu senang kita belajar, ya. Jadi kita kena cari sim lam. Lam lepas apa, ya?
Lam, mim, nun. Jadi ikut abjad tu lah sin, lam. Ya. Jadi siapa jumpa kena maklum dulu. Cuba buka yang dah jumpa, ada jumpa tak? Okey, tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi 147. Cuba buka muka surat 147 sebelah kanan. Baris 2, 4, 6, 7. Baris yang ketujuh dari bawah. Salimah. Jadi kita tak biasa dengan perkataan sin lam mim. Ya, sin lam ini salama ke, salima ke, saluma. Sebab baris tengah ni kalau 3 huruf kena tahu ya. Kadang baris bawah tengahnya, kadang baris atas, kadang baris depan. Yang nak menentukan kalau kita tak tahu mesti tengok kamus. Jadi perkataan asalnya apa? Salima. Tak ada salama, salima. Mudhari'nya yaslamu. Yang tengah tu mudhari' ya. Salima yaslamu. Nak maklum yang lain jumpa tak? Cuba maklum balas. Syarifah Mazna buka dia punya mic. Boleh buka tak? Ya. Lagi seorang ni dia nombor je, tak ada nama. Pun buka jugalah. Ya. Okey, dah buka dah. Syarifah Mazna tutup ya. Okey. Sekarang dah jumpa ya semua. Muka surat 147, baris 7 daripada bawah kanan. Salima mudhari'nya yaslamu. Masdarnya salamatan. Yang kita sebut selamat. Itu daripada perkataan salima. Ya, ataupun salaman. Ya, kadang ucapan dalam surga disebut dalam Quran salam. Salam tu mana daripada perkataan selamat. Ya. Jadi kita dah tahu perkataannya selamat atau sentosa. Mana yang lebih dekat, kita ambil selamat. Kita ambil selamat. Okey, kalau salima apa maknanya? Ikut madi. Telah selamat ia. Mesti ada telah lah. Ya. Kalau mudhari' ia selamat. Kalau masdar keselamatan. Masdar ni kalau yang sesuai ada penambahan tambahlah. Kalau tak sesuai tak payahlah tambah ya. Kalau misalnya sesuai keselamatan, boleh. Tambahlah macam tu. Ya. Jadi masdar ni kita jumpa ada 2 ya. Satu salamatan. Satu lagi salaman. Ya. Terkadang masdar sampai 6 pun ada. Sampai 6 pun ada. Itu bergantung pada kamus lah. Kalau kita buka kamus ada jumpa sampai 6 lah. Bentuk masdar tu. Ya. Masdar ni apa maknanya? Nama terbitan ya. Contoh macam jalan, dia akan jadi perjalanan. Kalau pergi jadi apa? Pemergian. Itu namanya masdar, nama terbitan. Kalau cakap, percakapan. Kalau buat penambahan boleh, tambahlah. Kalau tak boleh buat penambahan, tak cantik dibunyi, buatlah asal. Macam tu. Ya. Jadi macam ni kita tambah dengan salamatan, keselamatan. Salaman pun ya keselamatan. Ya. Di surga salam, mana keselamatan. Ya. Selamat buat engkau, selamat buat engkau. Ya. Jadi, okey. Salima, mudhari'nya apa? Yaslamu. Masdarnya salamatan. Kemudian, kita ke bawah cari yang 4 huruf. Dari badan jumpa 3 huruf, baru kita cari 4 huruf. Bawah sampai habis, bawah. Tak ada. Ya. Kemudian, yang baris atasnya pula.
sambungan dia. Aslama. Itu pun dah 4 huruf. Ambil yang bawahnya. Yang sendirian tak berayat. Yang atas ni ayat. Aslama amrohu ilallah. Telah menyerahkan akan urusannya kepada Allah. Itu ayat. Jadi kita yang tak ada ayat. Yang tak ada ayat, aslama. Aslama ni tak ada ayat. Jadi aslama maknanya tunduk, patuh ataupun beragama Islam. Mana yang sesuai lah. Macam tadi, telah berserah diri ia. Itu maknanya dengan makna patuh lah. Ya? Kadang makna patuh, kadang makna tunduk, telah tunduk ia, telah patuh ia. Terkadang dengan makna beragama Islam. Jadi aslama ni masdarnya ialah Islam. Ya, Islam. Ya. Cuba tengok bawah, nak cari Islam bawah. Bawah, cuba ikut urutannya bawah. Ada jumpa Darussalam, ada jumpa Salama, Sulama, Salim, Islam. Jumpa tak? Islam tu maknanya agama Islam. Jadi nak cari Islam asalnya apa? Sin lam mim. Asal perkataannya sin lam mim, baru adanya Islam. Kemudian bawahnya Muslim. Muslim ni seorang Islam. Jamaknya Muslimun. Yang bawah dia. Kalau perempuan Muslimatun. Jamak Muslimatun, Muslimat. Ini perempuan-perempuan yang beragama Islam. Macam tu. Ya. Macam mana? Bolehlah sikit-sikit, kan? Sebab kamu sendiri sebenarnya nak memandukan apa? Nak memandukan huruf asal tu bunyi apa? Macam contoh Salimah tadi, kita rasa macam Salamah. Kan? Tapi sebenarnya hakikat dia ialah Salimah. Ya? Okey, cuba kita tengok lagi perkataan yang lain, ya. Perkataan yang lain yang senang-senang lah untuk panduan asal, ya. Okey. Kita jumpa perkataan ayat 16. Ayat 16, ya. Ayat 16 perkataan yusrof, ia dipalingkan. Ini fi'il mudhari' majhul. Ya, yusrof ni dia dipalingkan, maknanya mudhari' majhul. Jadi macam mana kita nak mencari huruf asalnya? Cari apa? Perkataannya sod lagi ra fa. Okey, sod ra fa ni dekat dengan sin tadi. Sin, shin, sod. Yang kita buka tadi. Sin, shin, buka depan lagi sod. Ditulis sod. Sin, shin, sod. Kita dah jumpa perkataan sod. Kemudian lepas sod cari ra. Sod, ra. Dal, zal, ra. Dia dekatlah. Tak jauh. Sebab dia sod, lepas sod cari sin, dal, zal, ra. Nanti ya saya nak ajar sikit. Muka surat 180 atas sekali. Atas kiri, nampak tak perkataan sod? Nampak? Itu maknanya kita masuk sekarang bab sod. Sod ni dimulakan dengan sod alif. Kalau tak ada sod alif, dia sod ba. Macam soba. Sobun. Macam tu. Tapi kemudian, lepas sod ba, sod ba, kemudian cari depan-depannya lagi sampai dal, zal, ro. Sod dal, kemudian baru sod ra. Sod ra muka surat apa? 184. Okey, dah ada jumpa sod 184. Sebelah mana tu? Bawah sekali. Apa bunyinya? Ini baru soru. baru nak soru. Baru nak makan je ni, soru-soru ni. Kita kena cari sod ra kemudian fa. Sod ra ha, sod ra fa. Sampailah sod ra fa. 185, tengah-tengah. Sebelah bawah.
Saya ikutkan baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris yang ke-10. Baris ke-10 daripada bawah kiri. 185. Kira bawah, daripada bawah. Ya. 185. Dah jumpa belum? Sorofa mudhari'nya apa? Yasrifu. Sorofa yasrifu. Jadi barisnya sod rofa, baris atas senanglah. Tapi mudhari'nya kadang kita tak tahu. Mudhari'nya yasro ke yasri. Jadi yasri. Sorofa yasrifu. Masdarnya sorfan. Sorfan. Ini adalah daripada perkataan sorof ya, yang kita belajar sorof. Ilmu sorof. Ya. Ilmu perpalingan. Okey, apa tengok mana? Sorofa yasrifu sorfan. Menolaknya, mengembalikannya ke tempat datangnya, menyerahkan urusan kepadanya. Ya. Jadi sorof ni ya, menolak ataupun memalingkan. Macam tadi kita terjemah dengan ia memalingkan, ia palingkan. Ia palingkan atau ia menolak. Ya, jadi kita lebih sesuai dengan ia palingkan. Okey. Sebarang siapa ia dipalingkan. Tadi ayat Quran ya. Baik, kita sekarang ambil sorofa dengan makna ia palingkan lah ya, palingkan. Sorofa fi'il madhi telah memalingkan ia. Kalau yasrifu ia memalingkan. Kalau sorfan perpalingan, perpalingan, perpalingan. Okey. Apa makna ya pelajaran ilmu sorof? Cuba tengok bawah, ke bawah sikit. Sorfahu, tasarrafa, insarafa, as-sarfu. Tu as-sarfu. Ilmu sorof. Ilmu sorof ni berasal daripada makna sorofa. Jadi makna palingan. Jadi ilmu sorof, ilmu perpalingan. Perpalingan macam mana? Daripada madi dipalingkan jadi mudhari', mudhari' jadi amar, jadi nahi, ya. Macam tu. Itu namanya ilmu sorof, ya. Itu dia as-sarfu. Itu ilmu sorof. Jadi kalau nak cari ilmu sorof tu, cari sorofa lah. Perkataan sorofa. Ya. Jadi sorofa mudhari'nya apa? Yasrifu. Masdarnya sorfan. Ya, sorofa yasrifu sorfan. Sorfan. Okey, satu lagi last ya. Perkataan dalam Quran ayat yang ke-16 juga, iaitu satu perkataan yang madi dah jumpa, rohimahu. Hu tu tinggal. Rohima. Itu madinya rohima, bukan rohama. Rohima. Kita cari perkataan ro. Ro dekat-dekat dengan dal. Dal, zal, ro. Balik ke awal. Balik ke awal, cari ya alif bata dal zal, ambil dal, zal, ro. Ya. Dia sebelum jim. Ya, dah jim belum? Dah jim ya. Dal, zal, ro. Ro muka surat 106. Nak cepatkan sikit. 106. Sekarang nak cari ro, ha, mim. 106. Tak, dia 105 ya. Daripada 105 itu mula ro. Kemudian siapa jumpa tadi? 10 apa? 108. Baris. Ikut 108 yang kiri ya. Yang kiri. Ini ro masih rojim. 109 tu rojim, rojama. Ini rohima. 109. 109 sebelah kanan. 2, 4, 6, 8. Nombor 8. 8 baris daripada bawah. Arabnya ya. Kiraan Arab dia tu. 8 baris. 2, 4, 6, 8. Jumpa tak? Rohima mudhari'nya
Yarhamu masdarnya rahmatan. Jadi rahmatan ini berasal daripada rahimah. Jadinya rahimah ni maknanya rahmat, ya, atau mengasihi pun boleh, ya, rahmat. Jadi rahimah telah merahmati ia. Yarhamu, ia merahmati. Rahmatan, rahmat pun cukup. Kalau misalnya tak sedap, bunyi kerahmatan tak bagus, balikkan asal makna rahmat. Rahmatan, rahmat. Macam tu, ya. Ada makna yang perlu kita buat penambahan ya. Tapi kalau masdar tak sesuai, kita sebut asalnya iaitu rahmatan, masdarnya rahmat. Ya. Selalu kita jumpa perkataan marhum. Tengok bawah. Ke bawah, ya. Istarhama, rohimun, rohumun, marhum. Jumpa tak? Baris nombor 3 daripada bawah. Apa makna marhum? Yang telah pulang ke rahmatullah. Itu yang kita sebut selalu marhum, almarhum, ya. Maknanya marhum ni adalah isim maf'ul yang dirahmati. Kalau kita maknakan daripada perkataan rahmat, boleh terjemah yang dirahmati. Macam tu. Selalu digunakan untuk orang yang dah kembali kepada Allah, disebut almarhum. Jadi makna asal daripada perkataan rahimah. Jadi makna rahimah tu rahmat. Jadi marhum tu yang dirahmati. Ya. Atas marhum apa? Atas marhum, rohum atau rohim, ya. Itu yang mengasihi, yang pengasih. Ya. Atas rohum, rohim, rohimun, arham, tali perkauman atau persaudaraan, menghubungkan silaturahim. Ya, jadi rahim daripada arham. Jadi kita tak pentingkan tu, kita yang pentingkan huruf asal kita jumpa iaitu rahimah, mudhari'nya yarhamu, amarnya masdarnya apa? Rahmatan. Rahmatan. Apa makna rahimah? Telah merahmati ia. Yarhamu, ia merahmati, masdarnya rahmatan. Ini sebagai awal atau permulaan, ya, kita membiasakan dengan kamus ni. InsyaAllah kita akan teruskan akan datang seperti itu juga. Mudah-mudahan kita lebih banyak dapat makna-makna kalimah-kalimah asal yang boleh kita olah. Ya. Jadi sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang. Jadi mana yang tak dapat hadir hari ini, insyaAllah ada rakaman dia. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.